soal wang untuk kita melihat topik-topik yang penting untuk kita cakna tentang dunia ekonomi. Kali ini berkaitan dengan terus berbelanja dengan berhemah. Di samping kita terbaca dengan pelbagai isu ekonomi, kita disarankan untuk berbelanja demi ekonomi negara. Dan saya berbincang bersama dengan Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, pengarah program MBA Putra Business School. Sebelum itu ada benda nak dikongsikan. Kita dapat Prof kongsikan tentang MBA. Ya, 2 hari lepas baru buat pengumuman bahawa MBA di Putra Business School telah berjaya diiktiraf oleh QS World Ranking sebagai nombor 1 di Malaysia, 24 di Asia. Itu kita bangga sekarang. Mukadimah yang terbaik. Dan kita juga berbincang tentang Belanjawan 2024 yang mana sokong pengguna terus berbelanja. Jadi sebagai mukadimahnya mungkin dapat Prof lihat perkara ini penting untuk survival ekonomi negara. Silakan. Ya, bila kita melihat pertama, baru hari ini ada pengumuman atau pembentangan Belanjawan 2024. Kalau kita lihat belanjawan terbesar, saya lihat poin-poin yang diletak 294 poin tu, maknanya paling tebal lah daripada belanjawan paling besar. Tetapi kalau kita teliti belanjawan itu, mungkin orang ingat kerajaan akan terus berbelanja dengan begitu banyak. Tetapi sebenarnya adalah ianya perbelanjaan berhemah. Kita lihat belanja pembangunan dikurangkan untuk mengurangkan hutang, defisit pun dikurangkan kepada negatif 43%, dan juga kita tengok subsidi dikurangkan walaupun bukan subsidi bersasar seterusnya, tetapi ianya mencerminkan orang kata apa yang kerajaan mahu lakukan, iaitu tahun depan perbelanjaan mesti berhemah dan ianya harus turun kepada rakyat juga. Bermakna ianya merupakan satu signal ataupun tanda teruskan berbelanja tahun hadapan. Kalau tak berbelanja macam mana kita nak hidup seharian. Tetapi harus melihat cara government ataupun kerajaan lakukan, iaitu dengan berhemah. Itu kita nampak bayangan untuk tahun hadapan lah. Ya, berbelanja tapi berhemah mencabar juga sebab kita nak merangsang. Tapi apa pula pandangan orang ramai tentang isu ini? Mungkin mereka ada pandangan tersendiri, kita dengarkan bersama. Nak kata kaki shopping, kaki belanja tu tak. Sebab kita orang kalau shopping pun mostly sekarang keperluan anak. Tidak, saya tidak sangat. Kalau anda kata benda tu keperluan untuk shopping, ya, betul. Perempuan kan, so saya kaki shopping juga, tapi depends on keadaan financial lah masa tu. Dia bergantung pada apa yang saya nak belilah. Kalau benda tu macam menarik dan saya betul-betul nak beli, memang akan habis banyak duit lah kat shopping itu. Keperluan dia adalah makan, tempat tinggal dengan pengurusan diri. Ada setengah-setengah orang, keperluan dia boleh jadi kendak. Kendak dia juga boleh jadi keperluan. Sebenarnya dia bergantung pada individu tersebut lah. Berhemah dari segi turunkan apa yang kita nak beli adalah mustahil. Contoh keperluan asas seperti beras, minyak dan barang-barang groseri lain, kita nak berhemah cara macam mana? Turunkan ataupun nak kurangkan, itu adalah sangat mustahil. Untuk saya sendiri, even ekonomi tak teruk pun, saya still bezakanlah apa komitmen saya, apa keperluan saya dan apa yang saya kena simpan. Sekarang nak beli beras, harga dia mahal. Kalau dulu beras mungkin 10 kilo kita boleh dapat dalam 30-40. Sekarang beras pun jejak dekat harga 60-70, which is saya rasa benda tu agak tak masuk akal lah. Sebab gaji masih sama tapi keperluan hidup, kos sara hidup sekarang tinggi dan itu akan mendesak dan menyeksa rakyat-rakyat macam kita lah, rakyat-rakyat biasa kita ni. Itu dia pandangan, ada yang cakna, ada yang buat perancangan. Baik, kita nak bertanya pada Profesor berkaitan dengan belanjawan ini. Kita melihat bahawa dari segi sumbangan tunai rahmah yang penting untuk kita membantu golongan khas seperti B40 ditambah sehingga 25% kepada 10 bilion. Jadi itu satu peruntukan yang saya besar. Bagaimana ini juga akan mampu untuk merangsang mereka untuk bertahan dan juga pada masa sama berbelanja untuk ekonomi keluarga. Ya, betul. Kalau kita lihat dalam Belanjawan 2024 ini ada sedikit orang kata pola perubahan dari bentuk pemberian subsidi dan juga pemberian tunai, sumbangan tunai rahmah. Kita lihat pertamanya subsidi kerajaan mensasarkan untuk
berterusan mengurang, tetapi masih lagi ada beberapa barangan keperluan asas seperti minyak masak paket, beras pertempatan, prawn 95 petroleum yang masih lagi orang kata ditawarkan pada harga subsidi, harga kawalan. Pada masa yang sama kita lihat sumbangan tunai ramah dipertingkatkan yang akan memberi manfaat kepada lebih 60% orang dewasa di Malaysia. Jadi kita nampak walaupun sumbangan tunai ramah dinaikkan tetapi barangan harga tidak dinaikkan. Jadi ada banyak ruang untuk masyarakat ataupun pengguna membeli yang barangan ini masih lagi pada harga rendah dan boleh meningkatkan kata pendapatan lebih guna di situ. Di situ tetapi untuk barang-barangan keperluan asas. Kalau beli Fitri lepas ni nak beli jam apa berjenama tu kena ada cukai tu, cukai atas nilai barangan tinggi. Dan juga kalau kita gunakan elektrik melebihi tahap tertentu, dia akan dikenakan orang kata lebih tinggilah daripada kadar. Jadi kalau yang setakat barang asas tak ada masalah. Ya.